وآله وأصحابه كرام. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمني من عندك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم. خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال muka surat 19 baris yang ketiga bila ke bawah dan dinamakan 7 sifat ini sifat ma'ani. Dan makna ma'ani itu perkara-perkara yang ada dengan jalan dekat dan tengah pada yang lain. Kerana bahawasanya ia artinya 7 sifat itu beberapa perkara yang ada dirinya pada zat Allah Ta'ala, bukan terasing daripadanya. Dan 7 perkara yang lagi akan datang sebutnya itu sifat maknawiyah, namanya pada istilah. Maka ia beberapa perkara yang bangsakan dia kepada ma'ani yang tersebut itu yang sabit dengan tasawur fikiran sekira-kira tiada tahakkuk dirinya pada kharij. Bukanlah ia 7 itu perkara yang ada dirinya pada kharij, hanya ia perkara-perkara yang lazim bagi ma'ani yang dapat dengan difikir jua. Sehingga berkhilaf mereka itu adakah tahakkuk ia pada dirinya, iaitu pertamaktan tiap-tiap sifat daripada sifat ma'ani dengan zat. Iaitulah perkataan mereka yang mengisbatkan ahwal, maka jadilah ia daripada sifat, maka cukuplah bilangan-bilangan sifat yang wajib diketahuikan dia dengan tafsir itu 20. Sekat tu dulu. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama yang mana ada pada malam ni melahirkan perasaan terima kasih dan syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala rahmati kita, yang mana Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita. Tuhan jemput dan Tuhan pilih kita boleh duduk dalam media ilmu agama pada malam ni. Dan Allah Ta'ala sayang kepada kita, Allah Ta'ala berilah kudrat kepada kita, Tuhan beri kepada kita. Boleh kita mari semaya jemaah di masjid. Kita boleh duduk dengan orang mengajar ilmu agama. Kita duduk dalam majlis ilmu agama ni lah, kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Yang mana ramai
lagi hak mari jemaah, tapi apabila sudah buat salat, kadang-kadang tak ada siapa buat salat, kau muka kiri kanan sudah gak kelik. Nak kata tak kepentingannya ilmu agama, tak peduli dengan ilmu agama. Maka kita duduk dalam majlis ilmu agama ni, raudatum min riyadil jannah. Kita duduk dalam kebun syurga dah ni. Wi khabar, wi sedar kata kita duduk sekarang lah ni kebun syurga atas dunia. Maka alhamdulillah, oleh kerana kita jadi hamba Allah Ta'ala, kita jadi makhluk hamba Allah Ta'ala yang beribadat kepada Allah, yang nak cari keredaan daripada Allah, yang nak dapat keampunan daripada Allah, yang nak dapat keberkati daripada Allah, yang nak syurga Tuhan ni, mestilah kita kena duk baik, duk berjuruh. Turutlah segala taat perintah yang mana Allah Ta'ala suruh, dan jangan buatlah sama sekali perkara yang Allah Ta'ala larang. Buah ni tak khatib dia pesan nak main. Jadilah kamu, takutlah kamu kepada Allah, beribadatlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tiap-tiap kali jemaah tok khatib naik member, duk pesan waktu wasiat kepada kita suruh takut kepada Tuhan. Pesan kepada kita suruh takwa kepada Tuhan. Dengan artinya kita buatlah perkara hak Tuhan suruh. Dan jangan buat sama sekali perkara hak Tuhan lagi. Maka kita nak buat lagu mana perkara hak Tuhan suruh kalau kita tak mengaji. Kita nak tahu gano ke apa nama ratib perkara hak Tuhan suruh. Dan kita tak tahu perkara hak Tuhan lagi. Perkara hak Tuhan marah muka po ratib. Kalau kita tak belajar, kita tak mengaji ilmu agama. Dan oleh kerana itulah manusia, ketika mana semua boleh kata manusia dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Mana apabila dia mati esok. Yang mana Nabi SAW bersabda, Nabi cerita, innal abdal mu'min iza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Katanya Nabi SAW, sesungguhnya hamba Allah Ta'ala yang beriman. Sesungguhnya hamba Allah Ta'ala dia yang beriman dan cukup siap dah amalan ibadat dia buat masa dia hidup dulu. Dia persediaan, dia sedia amal ibadat takwa kepada Allah supaya dia nak berjumpa dengan Allah Ta'ala esok. Tak kira amalan hak fardu dia buat cukup, amalan hak sunat dia buat, dan dia sentiasa beristighfar kepada Allah, dia sentiasa bertaubat kepada Allah, gapo dia buat salah, buat silap. Maka katanya Nabi SAW, apabila seorang hamba yang beriman, iman ni hak mahanya, apabila dia mati esok, nazala ilaihi minas sama'i malaikah baydul wujuh. Ketika mana seorang hamba Allah Ta'ala yang beriman, maka saat mana dia mati, maka Allah Ta'ala perintah Allah Ta'ala hattalah malaikat turun daripada langit, yang mana wajah-wajah para malaikat tu berseri, bersinar seperti mana cahaya matahari. Ka'anna wujuhahumus syamsu, seperti mana wajah air muka malaikat tu serupa dengan matahari, bersinar bana. Turun malaikat daripada langit, tujuan mari tepat jenazah kita. Kita mana? Kita yang beriman dengan Allah, kita hak taubat dengan Tuhan, kita hak jaga tak buat perkara hak Tuhan lari. Mayat yang duduk buat perkara hak Tuhan suruh je. Maka tak cukup, Allah Ta'ala hatta malaikat turun mari atas muka bumi supaya pergi tempat jenazah yang beriman, ma'ahum kafanun min akfanil jannah, serta mereka itu malaikat, semua malaikat tu ada sekali dengan dia nya kain kafan yang daripada syurga. Nak ayat kelebihan orang yang beriman, orang yang beriman sungguh, dia taat sungguh kepada Allah. Saat mana dia mati, Allah Ta'ala hatanya malaikat mari serta dengan kain kafan daripada syurga. Tu sungguh sebelum daripada Israel, sebelum daripada malakul maut mari datang berjumpa dengan dia, Allah Ta'ala suruh dah malaikat daripada langit ambil kain kafan daripada syurga, pergi nanti tunggu, nanti sambut roh orang yang beriman tu. Masa tu Israel tak ada lagi. Dan juga ketika itulah malaikat, semua malaikat turun mari serta dengan kain kafan daripada syurga. Apabila sapa di situlah malakul maut baru sapa.
Malakul maut dia siapa? Dia duduk mana? Dia duduk kaki jenazah? Bukan. Dia duduk belah kiri kanan jenazah? Bukan. Dia duduk atas kepala, hujung kepala bagi mayat. Sabit itulah orang nak mati. Ketika mana orang nazak, duduk menyawa, duduk letih tu. Ulama kata tak berapa comel mana kita duduk di kepala mayat tu. Kepala orang sakit tu. Apa? Kerana situ tempat bagi Israel. Nak cabut, nak tarik nyawa. Tu. Apabila malakul maut dia duduk di hujung kepala bagi jenazah orang yang nak mati tu, maka dia katakan, dia seru. Dia kata kepada jenazah tu, dia katakan, ayyuhan nafsul tayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang. Dia katakan, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai orang yang jiwa baik, wahai orang yang jiwa dia keimanan, keluarlah rohmu tu menuju ke ampunan daripada Allah dan menujulah kepada kasih sayang daripada Allah. Ni malaikat Israel, malakul maut, tak mati lagi. Tak mati lagi kita boleh sedar, boleh khabar dah kata kita ni nak hadap ke mana. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang berjuruh ni, malaikat Israel, malakul maut hak cabut nyawa tu, dia mari seru di kepala jenazah kita semua ni, yang mana berlaku esok hari ni. Malaikat kata, "Gi keluarlah rohmu tu. Menuju ke ampunan daripada Allah. Allah sayang kepadamu, Allah Taala redha kepadamu. Kama tasilul qatratu min fisiqa, yang mana roh bagi orang berjuruh dia keluar tubik daripada jasad seperti mana air dituai daripada bekah." Nak kata mudah berlari. Tubik roh dia, keluar roh dia daripada jasad tu dengan mudah. Inilah kita duk berjuruh. We duk berjuruh sungguh. Email kita nak jaga we sungguh situ. Hak ni bukan cerita hal orang lain tak. Cerita hak kita semua. Akan bertemu, akan bertepuh juga lagu. Tapi nak royak manusia, siapa setamek timpuh masa ajar dia dah, maka dia nampak wajah malakul maut. Di situlah Allah Ta'ala koci segala seni-seni dia. Allah Ta'ala koci seni. Dia nak bergerak tak boleh. Sehingga mana bibir mulut dia nak bergerak tak boleh. Allah Ta'ala koci. Sedekah bagi orang yang nak mati, Allah Ta'ala buka hijab. Dia nampak segala-gala dah. Malaikat mari, syaitan iblis mari. Dia nampak. Tapi Allah Ta'ala koci, Allah Ta'ala tutupnya seni-seni dia sehingga bibir mulut dia nak kata tak boleh. Sabit itulah Nabi SAW dia katakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Nabi tak ada suruh baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Ketika mana orang nak mati, mulut dia duk mengangur tu. Sunat. Patutlah kita anak ni hajar kepada orang tua kita baca la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal la ilaha illallah gerak mulut. Cuba baca la ilaha illallah. Duk mengangur kita apa? Kalau asyhadu kena muncung mulut lagi. Maka munasabah dengan Nabi hajar kata, ajarlah kepada orang yang nak mati tu la ilaha illallah. Tapi anak kita tak boleh, dia malu. Setengah anak orang tu dia malu nak ajar pok dia nak mengucap. Malu. Aku tak bergamuk, mu tak bergamuk. Akhir mati pok dalam keadaan lapar dahaga. Patutlah kita asuh anak kita. We boleh hajar kita ketika mana kita nazak nak mati. Boleh kata la ilaha illallah. Asuhlah anak kita tu pada agama Tuhan. We reti agama. Tak ada kru pun tak apa. Tak ada bomo pun tak apa anak kita. Tak kaya pun tak apa. Nak we kita ketika nak meninggal dunia boleh dengar seorang anak kita baca Quran di sisi mayat kita. Kita nak dengar seorang anak kita dah hajar mengucap kepada kita la ilaha illallah. Wahti tu. Sebelum daripada mati, kita nak tengok pandai anak kita ni jadi seorang hamba Allah Ta'ala yang taat kepada Allah. Cukup dah. Belalah anak tak kaya. Walaupun anak tak pandai kerja sekalipun. Walaupun anak kita tak ada pangkat besar gapo kali. Tapi anak kita ni sungguh-sungguh dia takut kepada Allah. Dia ibadat sungguh kepada Allah. Dia bergerti ilmu agama, cukup dah.
tengok tu bagi orang ada setengah daripada keluarga dia hatta semua anak dia mengaji agama belaka. Yang mana kita kata atas nak ngaji pun nak makan gapo. Besar sikit lagi anak tu, nak bining lagi, nak kerja pera anak orang, nak kerja gapo ngaji pun nak. Semua manusia hak kita tengoklah. Hendak mengaji agama, mengaji pun nak, tak ada mumah seorang habuk. Walaupun dia muat anak dia dengan coleh sekalipun penuh anak. Tu. Tapi tak ada mumah seorang habuk. Ni nak kata rezeki daripada Allah. Kita lah ni duk pandai hak zahir, tak bekerja, tak ada nak makan. Sabit itulah katanya Imam Abu Hasan Basri. Dia katakan, man arada dunya, siapa yang sangat-sangat nak kepada dunia, minal akhirah, daripada akhirat. Siapa yang dalam otak kepala dia semata-mata dunia lebih utama daripada akhirat, fa'alaihi uqubah, maka lazim di atas dia turun bala. Salah satu fid dunya, Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala bala di atas orang yang dalam kepala otak dia semuk dengan dunia je. Nampak hijau, nampak duit, nampak pitih, nampak hijau dunia je. Maka kata Hasan Basri, dia kata Allah Ta'ala akan bala atas dunia 3 perkara. Yang pertama Allah Ta'ala uji orang yang dalam otak kepala dia duk semuk dengan masalah dunia, iaitu ialah Allah Ta'ala cabut keberkatan nikmat ibadat pada diri dia. Dia buat ibadat walaupun masjid depan rumah, walaupun masjid comel, walaupun masjid besar, walaupun dia mari dengar orang mengajar sekalipun, tapi tak ada masuk dalam kepala dia. Dia tak terima dah. Dia tak nampak gapo dia royak kata rezeki daripada Allah. Tak kena duk bimbing, tak kena duk pusing rezeki tu. Duduk we jadi baik, duduk we jadi molek, insya-Allah Taala kita dapat syurga Tuhan. Tak nampak dah. Apa? Dalam kepala dia duk penuh dengan dunia dah. Maka dia buat amal ibadat kebajikan, tak ada berasa sikit habuk. Tak ada berasa suka mari masjid, tak ada berasa sukanya dia mari dengar orang mengajar, masa dia boleh baca Quran, baca berzikir, tak ada mari berasa sedap. Allah Ta'ala cabut nikmat ibadat pada diri dia. Apa kita bila buat kita? Masa kita boleh buat ibadat tu, masa kita boleh mari masjid, kita ada berasa tak? Sayang, ada berasa geram tak? Boleh buat ibadat. Patut lewat tu. Kata kalau setengah orang tak ada berasa gapo, hak itulah kita bimbing, kita takut sekali. Mari ibadat, buat rupa zahirnya kita mari sembahyang ngorek di masjid, mari dengar orang mengajar, tapi dalam hati tak ada berasa gapo. Mari berasa kata aku nak pergi sungguh agama pun tak ada. Kata mari aku nak buat ibadat sungguh kerana Tuhan pun tak ada. Hanya buat turut orang lagu tu. Orang mari masjid, kita mari masjid juga. Orang dengar mengajar, dia pun dengar juga. Apa? Takut orang kata. Inilah orang yang Allah Ta'ala cabut ibadat pada diri dia. Tak ada rasa dengan ibadat Tuhan. Wal'iyazabillahi min zalim. Yang kedua, orang yang dalam hati dia, dalam otak kepala dia semuk dengan dunia, Allah Ta'ala cabut keberkatan umur pada diri dia. Umur yang Allah Ta'ala beri 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun dia hidup mari atas dunia ni. Tapi dalam keadaan dia umur panjang sekalipun, Allah Ta'ala tak beri keberkatan pada umur dia. Mana? Masa dia hidup dulu, dia isi dengan benda sia-sia. Umur yang Allah Ta'ala beri ke dia penuh dengan maksiat kepada Allah. Sabit itulah Nabi SAW kata, man tala umruhu wa hasuna amaluhu khairun nas wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Nabi kata sebaik-baik manusia ialah manusia yang Allah Ta'ala beri umur dia panjang. Semata-mata manusia yang umur panjang lebih kodok lagi, dia kait lagi belakang. Wa hasuna amaluhu, dalam keadaan umur panjang dia isi penuh dengan kebaikan taat kepada Allah. Tak saya umur panjang saja. Hak kita berdoa tu, bulan Syaban hak nak sapa ni, baca Yasin 3 kali tu. Ya Allah, mintalah aku umur panjang. Minta wi Allah Ta'ala wi umur kita panjang serta dalam ibadat kebaikan. Kalulah kita umur panjang duduk menengok di kedai kopi buat semuk ya tu. Tak ada faedah umur panjang. Kalau umur kita panjang serta kita boleh taat kepada Allah, minta bagi kita umur panjang. Tapi kalau kita umur panjang juga,
tapi tak boleh taat kepada Allah. Boleh buat dosa pada Allah. Tak patut kita mempanggil. Baik umur pendek. Tu. Dan sejahat-jahat manusia ialah Nabi kata Allah Ta'ala dia umur panggil, tapi masa dia hidup dulu penuh dengan kejahatan maksiat kepada Allah. Inilah sejahat-jahat manusia. Maka orang yang kejar kepada dunia, orang yang semuk dalam otak kepala dia dengan dunia, Allah Ta'ala cabut keberkatan umur pada dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala bala kepada orang ni ialah Tuhan cabut gapo? Keberkatan rezeki ada pada dia. Mana? Seperti mana Allah Ta'ala wi rezeki kepada dia supaya kita tuai air, curuh air di daun keladi. Tak lekat. Kerja juga, kerja apa kerja deh. Siang malam, hari penuh dengan kerja. Tapi rezeki hak dia tak cukup-cukup. Tak tahu habis man. Seolah rezeki tu Tuhan wi supaya kita curuh air di atas daun keladi. Tak lekat. Curuh pergi. Kalau tak kerja tak boleh duit, tak ada. Duit ada pun berasa tak cukup. Mana? Hati dia duk berakhir, nak kejar sangat ke dunia. Hari-hari dia duk fikir nak kerja. Hari-hari dia duk cita-cita nak fikir cari duit. Maka Allah Ta'ala cabut keberkatan pada rezeki dia. Ingat molek. Kita hidup mari atas dunia. Jalan ada dua. Kalau kita nak kepada dunia, kalau kita nak kepada dunia sungguh, mestilah kita ni dihalangkan akhirat. Dia dua-dua ni, dunia akhirat nak kena pilih hak mana so. Kalau pilih akhirat, dunia kita kena zahid dah. Dunia kita jangan duk gaduh, jangan buh dalam hati. Jangan duk ikat dengan hati kita dunia. Kalau kita nak akhirat agama. Tapi kalau kita nak dunia, sungguh-sungguh dengan dunia kita sehingga mana tak ada ibadat kepada Allah. Pilihlah hak mana so. Nak kaya boleh, Nabi tak lari. Nak kaya, nak duit banyak boleh, tapi jangan kita lupa pada Allah. Jangan kita lupa pada agama Tuhan. Sehingga mana kerja kita banyak telajak tu, tak ada nak belajar ilmu agama. Tak sempat kita nak dapat ilmu agama, nak faham ilmu-ilmu hak fardu ain. Hak tu kita minta jauh daripada Allah, wal iyazabillahi min zalik. Baik. Maka mudah-mudahannya kita masuk golongan orang yang beriman yang mana Nabi SAW kata saat ni tu. Amin ya rabbal alamin. Maka bahasa kita pula sifat kalah habis dah. Maka qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Dan dinamakan 7 sifat ini. Dan dinamakan 7 sifat ini, 7 sifat mana? Daripada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam tu. 7 sifat ni orang panggil sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam orang panggil sifat ma'ani. Gapo nama sifat ma'ani? Maka yuhurai pula dan bermula makna ma'ani. Dan bermula makna pengertian daripada lafaz ma'ani itu ialah perkara-perkara yang ada. Sifat ma'ani ni ialah sifat-sifat yang ada. Ngaji sifat 20 untuk kita nak mudah tergambar, mudah nak kira, nak beza di antara sifat-sifat Allah Ta'ala 20 tu. Yang mana ulama dia bagi sifat 20 dia bagi berapa apa sih? Dah khabar ke tak? Sifat 20 tu ulama dia bagi pula ada jadi 4. Satu tu dia. Satu ma'ani nafsiyah. 2 salbiyah. 4 3 ma'ani. 4 1 salbiyah. Ingat molek. Hak ni kita mengaji habis dah ni. Sifat 20 habis dah. Akhir dah. 13 sifat dah ni. 1 sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah ialah sifat wujud. Sifat wujud artinya ada. Sifat wujud masuk dalam sifat nafsiyah.
Gapo nama sifat nafsiyah? Sifat yang nak cerita kata diri zat tu. Sifat wujud masuk dalam sifat nafsiyah. So, sifat salbiyah 5. Sifat salbiyah ia bagi pula 5. Mana? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah. Hak ni orang panggil sifat salbiyah. Gapo nama salbiyah? Ialah sifat yang nak ternafi perkara yang tak layak dengan Tuhan. Lepas tu sifat salbiyah 5 ni, kalau ada ke hak sungguh apa sing? Hak sungguh, amrun i'tibari. Lagi pula 7. 7 orang panggil sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Kalau sebut kata sifat ma'ani, sifat hak bahasa ada. Ada mana? Ada di zat Tuhan. Jadi kalau mengaji sifat 20 kita berasa payah. Kalau tanya kata kita duk mengaji rukun semaya 13 ke apa sing? 13. Maka rukun semaya 13 dia bagi apa? 3. 1 2 3. Nah, cukup 3. Berat sungguh. Rukun fi'li. Lepas tu? Qauli. Lepas tu? Rukun semaya 13 punya bagi 3. Ada hak bahasa kata, ada hak bahasa buat, ada hak bahasa hati. Begitulah juga sifat 20 dia bagi 4. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Maka sifat ma'ani dia katanya ialah perkara, yakni sifat-sifat yang ada. Kena kepada sifat yang ada. Tiap-tiap perkara sifat yang ada boleh kata benar ada ni apa sing? Dengan sahabat kita boleh benar ada ni. Nak boleh kata benar ada ni, ya cek mana? Nak tahu mana kata perkara ni ada? Boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5 dah. Maka sifat tu perkara-perkara yang ada dengan jalan lekat. Dia kata. Sifat ma'ani ni masuk dalam perkara yang ada. Ada dia atas jalan dengan jalan lekat. Kalau sebut kata lekat kita tergamagan. Apa sih? Lekat ni. Tepek gang dia kata. Jadi gang gitu. Ambil kertas tepek gang kita. Kau lekat Hatu orang lekat juga. Kalau sifat ma'ani dengan zat Tuhan ni lekat gitu juga. Kertas dengan gang. Hak mana jiring, hak mana arab. Sama-sama jiring tu. Maka sini bukan murad lagu tu. Nak royak lebih mudah kita faham. Yuk terjemuh kata atas jalan lekat. Jangan gambar kata lekat-lekat tu supaya ngage tepek di kertas lepas tu lekat. Hak tu jiring dengan jiring, geng dengan kertas tu. Lagi pula ada dia dengan jalan lekat dan tengah. Kalau sebut kata tengah kita gambar lagu mana apa sing? Tengah ni gambar kata burung tengah di deher kayu. Deher kayu dengan burung tu. Hak mana jiring, hak mana arak? Jiring sama jiring. Tak masuk dalam lak hak ni. Nak royak jangan tergambar lagu tu. Pasal hak tu hak hissi. Nak pengertian hak mana lekat, hak mana tengah tu. Hak kita kata menupai. Sifat yang ada atas jalan lekat, atas jalan tengah, atas jalan menupai pada yang lain, yakni pada zat. Jadi payah. Kalau bahasa surat tel ni kita tak biasa dengar. Kecek mudah kata gapo? Kalau hak bahasa ada ni dia ada 2 jenis. Benar hak ada ni dia ada 2 bahasa. Pertama, kalau hak ada bahasa bawa diri sendiri. Yang kedua, perkara hak ada bahasa menupai pada benda lain. Bahasa kampung dah tu. Benda ada 2. Benda ada ni dia ada 2 bahasa.
Bahasa yang pertama dia ada bahasa pesing duk nupai pada lain. Yang kedua benar ada juga tapi dia bawa diri sendiri. Boleh faham? Benar ada dua bahasa. Ada yang pertama ada dia bahasa duk boleh bawa diri sendiri. Yang kedua perkara ada juga tapi dia menupai pada benda lain. Benar ada bahasa boleh bawa diri sendiri tu orang panggil apa sing? Jirim. Kalulah perkara hak ada bahasa pesiduk menupai pada benda lain tu arad. Tu dia. Maka sini sikit. Dia katanya sifat ma'ani ni kena kepada perkara yang ada. Patut nak tanya. Perkara yang ada dengan perkara hak bahasa ada tu dia serupa ke tak? Perkara yang ada. Yang keduanya perkara hak bahasa ada. Serupa tak dua ni? Ayo sir. Lafaz tak serupa dah deh. Geh kuat dia teh. Jadi kalau sebut kata perkara yang ada, satu pengertian. Yang kedua, perkara hak bahasa ada. Serupa ke tak serupa? Hak ni perkara hak bahasa ada. Hak ni perkara yang ada. Serupa ke tak serupa? Serupa. Serupa betul mana? Sama-sama ada. So, memang, yang mana? Kanan, belah kanan ni. Yang mana? Serupa ke tak serupa? Benar perkara yang ada, perkara hak bahasa ada. Serupa tak? Ayo sir, sekali lagi. Dengan sekali serupa dah tu. Wasa sedap tu apa sih yang serupa dengan dia tu. Serupa tak? Memang. Perkara hak bahasa ada dengan perkara yang ada. Jawab kata tak serupa tu. Tak serupa. Tak serupa. Tak serupa mana? Kalau perkara yang ada ialah perkara hak ada sekarang lah ni. Kalau benda hak bahasa ada tak mesti ada lah ni. Bila-bila masa nak ada pun boleh. Tapi perkara tu dia bahasa ada. Misal mudah-mudah kata hitam ni. Di telefon ni ada warna hitam. Warna hitam yang ada di telefon ni orang panggil ada ke tak ada? Ada. Maka hitam ni orang panggil perkara yang ada. Apa dah tu? Bahasa hitam tak ada. Perkara yang ada. Lepas tu putih pula. Putih di telefon ada tak? Tak ada. Putih tu orang apa? Perkara hak bahasa ada. Putih pun ada. Tapi dia tak ada di telefon dia. Apa dah tu? Hak tu orang panggil wujud dengan maujud tu beza mana tu? Dah. Kalau sebut perkara hak bahasa ada, ikutlah gapo-gapo tak ada depan kita pun dia perkara hak bahasa ada dia ada dah. Walaupun putih tak ada sini tapi putih ada lain. Maka putih tu orang panggil perkara hak bahasa ada. Tapi hitam ada dah sekarang lah ni orang panggil perkara yang ada. Tu dia. Maka sifat ma'ani pun dia kata perkara yang ada dengan jalan lekat dan tengah pada yang lain. Tu dah. Biskat tu. Kerana bahawasanya ia artinya tujuh sifat ma'ani tu beberapa perkara yang ada dirinya diri perkara tu. Orang panggil maujud fi kharij. Kalau sifat ma'ani ni kena kepada perkara yang bahasa ada diri dia. Dia sifat, dia bukan arak, dia bukan jirim. Dia bukan zat, tapi dia sifat. Sifat ma'ani ni kena kepada diri sifat tu dah dia ada. Kalau kita gapo apa sing hak makhluk? Gapo? Orang panggil sifat ma'ani hak makhluk ni. Gapo? Arak. Gapo arak? Menenuk. Menenuk tu gapo nama hak ada pada diri kita tu? Baju menupai di tubuh kita, bakal baju tu orang panggil arak. Dok pula dah. Lepas tu gapo? Belok. Arak ada tengah di jiring tubuh kita gapo? Ayah so, royak so.
Arak-arak hadap tengah di jiring tubuh badan kita ni. Ha, hitam. Dua. Ha, apa sen pula hubung? Duk macam air putih, lepas tu bulu tu arak bulu. Ha, jiring sama jiring orang tanya arak. Arak. Gapo arak? Bagi hak nupe duk tengah di jiring tubuh badan kita tak boleh nak cerah tangan. Ayah so royak hitam. Wi? Gemuk. Ha, gemuk tu hilah. Ada setengah tak panggil arak, panggil sifat. Gemuk tu ya amrun i'tibari bahasa geti. Arak ni perkara hak ada duk nupe di jiring zat tubuh badan kita. Benar hak ada. Supaya hitam. Saatnya ada. Yang kedua apa sing? Gapo lagi ya sah? Tinggi tu perkara hak bahasa geti. Hak bahasa ada. Gapo lagi? Dengan 5 perkara, okey, hak boleh tengok, hak boleh dengar, hak boleh nampak, hak boleh kecak rasa, setu. Gapo lagi hak ada pada diri kita? Bang jebak tu. Bang juga tu. Ada tak bang jebak tubuh tu? Ada? Itulah nak royak sifat ma'ani lagi arak hak ada pada diri kita. Habis kat tu dulu dah. Jadi dia katanya sifat ma'ani ni kena kepada beberapa perkara yang ada dirinya. Maka apabila sebut kata ada pada dirinya, ada mana? Maka dia kata ada pada zat Allah Ta'ala. Bukan terasing daripadanya, daripada zat Allah Ta'ala. Bukan bercerai dak. Bukan dia asing dak dengan zat Tuhan tu. Hanya sifat dengan zat mesti dia duk sekali. Tu dia. Baik kat tu. Summa qala dan 7 perkara yang lagi akan datang sebutnya itu sifat maknawiyah. Nak masuk dalam kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu mutakalliman, semua tu nak masuk dalam. Hak sebenarnya kena baca juga luar tu. Aku ahlu luar bira tu. Tapi dalil, dia bahas dalil situ. Dah, sekadar tu dulu. Wallahu a'lam bissawab. Patut ada soalan lagi apa tu? Ayah sah? Behel molek dah jiring arak. Apa sih? Behel dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.